أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك ولا حول ولا قوة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Sadaqallahul Azim. Demikianlah, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, kesungguhnya itu berasal daripada ketakwaan hati. Hati bertakwa. Al-Hajj ayat 32. Sadaqallahul Azim. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah mati melainkan mati dalam keadaan muslim, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 102. Sadaqallahul Azim.
Yang berbahagia dan dihormati yang dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, termasuk yang bertugas pada pagi ini, pada hari ini, dan yang dikasihi, yang diraikan, yang dihormati seluruh para jemaah Surau An-Nur Fasa 3A, termasuklah rakan-rakan kita di luar sana yang mula berada dalam kuliah online ini secara live ini, yang jauh, yang dekat, di Seremban, di luar Seremban, seluruh negara, ke luar negara. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kepada kita kenikmatan awal pagi ini dalam keadaan penuh kerahmatan, keberkatan, keamanan dan kebahagiaan. Allahumma amin. Sesungguhnya bukan kecil harga nilainya sebuah kehidupan bila kita mulakan awal pagi dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita mulakan awal pagi tadi dengan kita bersolat tahajud, kita bertasbih, kita bertahmid, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah, menyucikan Allah, tahmid, tasbih padanya. Apalagi kita dapat solat berjamaah kejap tadi. Semua itu merupakan di antara pintu-pintu rezeki yang bukan kepalang harganya, tetapi pintu rezeki amat berharga. Kerana setiap permulaan awal pagi dengan ibadat pasti akan beroleh barakah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara apa yang telah didoakan oleh baginda Nabi kepada umat baginda ini hingga hari kiamat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Al-Nabi berdoa, bermohon kepada Allah, moga-moga Allah berkati umat baginda yang bangkit awal pagi, yang bangun awal pagi untuk menunaikan kerja-kerja ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, termasuklah solat Jumaat subuh ini, semuanya masuk dalam kerangka ibadat-ibadat yang dianggap mulia dalam agama, yang didoakan Nabi dengan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulah kita, tuan-tuan, dalam hubungan inilah, ya, kita demi Allah, saya sebut untuk saya sendirilah, bukan orang lain. Sebenarnya nikmat berpagi ini, kalau kita renung secara penuh keinsafan, ia satu rezeki yang bukan kepalang besarnya, kan ia satu tanda aras yang kita adalah insan yang benar-benar mengharapkan rahmat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itulah maka di kalangan para alim ulama kita salafun as-salih, mereka orang-orang yang sentiasa tabkirkan awal pagi mereka dengan kerja-kerja ibadat. Bahkan ada di kalangan para ulama salafun as-salih seolah-olahnya tak tidur malam kerana beribadat hingga ke jam subuh. Ya. Ada yang tak tidur pun, tapi yang tidur tapi dalam masa yang sikit, tidak panjang. Yang panjang ialah masa untuk beribadat menghadap Allah dengan zikir, tasbih, tahmid, solat tahajud sampai jam subuh. Kenapa sebenarnya berlaku? Kerana kita dapat renunglah, saya kira dalam renungan awal mukadimah pada pagi ini, pertemuan kita yang amat berharga ini, pastilah kerana kita dalam hidup ini kita nak kita bermula hidup awal pagi dengan perkara-perkara kebaikan. So, selepas awal pagi kita akan bangkit dengan tujuan apa? Ya, ada yang akan cari rezeki, urusan perniagaan, urusan restoran, urusan kedai, urusan macam-macam urusan dari atau sifat perniagaan dan harta benda. Tak berniaga pun kita ke pejabat, urusan pejabat, semata-mata untuk kita meraih rezeki yang halal daripada Allah untuk keluarga diri kita, keluarga masing-masing. Bayangkan indahnya kita bermula awal pagi dengan ibadat. Bangun awal pagi dengan zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, subuh berjemaah. Kemudian kita bertebaran
famshu fi manakibiha, kita mula bertebaran. Yang ke kebun, yang ke kedai-kedai, yang buka perniagaan, yang ke pejabat awal pagi ni. Tapi kita bermula dengan apa? Bermula dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Air mata dah tumpah, 1-2 titis, tangan diangkat ke langit, mohon keselamatan, kerahmatan, dahi jejah ke bumi kerana bersujud dalam awal pagi. Bayangkan tuan-tuan, kita nak kata apa lagi? Itu satu pintu rahmat yang begitu besar. Berbeza dengan manusia yang awal pagi dia tak tahu pun ibadat. Dia bangun-bangun, dia fikir nak makan apa, nak minum apa, nak ke mana pagi ni, nak buat kerja. Itu dia fikirkan. Awal pagi dia fikir nak makan apa, kemudian nak makan di mana, kemudian bertebaran, tak usah bekerja. Langsung tak ada hubungan dengan Allah seawal pagi. Sedangkan pintu berkat rezeki Allah yang beri, pintu berkat umur usia Allah yang beri, pintu berkat urusan perniagaan Allah yang beri, pintu berkat dosa rumah tangga Allah yang beri. Semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau manusia itu ada keterkaitan langsung dengan Tuhan dalam bab ibadat pada Allah di awal pagi, pastilah jam-jam mendatang itu dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita mungkin tak nampak semua itu, tapi hakikat itulah yang kita kena nampakkan dalam kita. Sebagaimana kita dapat hidup dengan penuh keselesaan di atas kehidupan dunia kita nikmati kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita buka mata pagi pukul 5 pagi contohnya. Kita buka mata pukul 5 pagi, 4:30 pagi. Contohlah kita ambil waktu yang awal lah kan. Jangan lepas subuh. Jam belum subuh. Buka mata saja. Penglihatan kita terang. Siapa yang kembalikan penglihatan kita? Allah Azza wa Jalla. Kita buka mata, akal kita pun prosesnya berlaku. Ingatan kita kembali pulih. Kita dah tidur semalam, ingatan kita dah hilang sebenarnya daripada sudut luarannya, tak ada apa dah. Tapi bila bangun 4 pagi, 5 pagi, kita dapat ingat balik siapa anak kita, apa nama isteri kita, siapa kawan kita, ke mana hari ni, hari apa, jam ni, jam apa. Siapa yang pulangkan nikmat itu? Allah Azza wa Jalla. Kita bangun awal pagi, kita ucap Alhamdulillah, kita boleh rasa air sejuk segelas contohnya. Sebagai mukadimah pagi, kita minum sejuk segelas contohnya, ataupun sehirup air. Siapa yang beri kita nikmatan air, sehingga kita boleh hilangkan dahaga kita tadi, masuk rongga kita, selesa. Siapa yang berikan kita nikmat itu? Rezeki untuk mendapat menikmati hidangan minuman itu sehingga kita hilang apa dahaga. Kan istighfar Allah Azza wa Jalla. Maka semua itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, tidak kita yang mendatangkannya, tidak kita yang melakukannya, tapi Allah yang beri kita rezeki itu. Jadi bayangkan kita bangun dalam keadaan kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadat awal pagi, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, semua tadilah. Jadi saya sebut ini bukan apa tuan-tuan, sebab kita nak proses. Kerana pembentukan hati dan jiwa ini satu proses yang bukan mudah dan boleh dan jangan dipermudah-mudahkan. Kan hidup kita ini tuan-tuan ada arah tujunya, ada arah matlamatnya, iaitulah untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa baca kalimah istirja', iaitulah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja' dalam bahasa Arabnya, kalimah yang penting untuk kita sebut sebagai tanda asas yang kita Allah punya dan kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ni Allah yang punya, datang pada Allah dan aku akan balik kepadanya. Tengok. Jadi kalimah itu mengandungi makna yang tersirat. Aku Allah yang punya dan aku akan balik kepadanya. Aku datang pada Allah, Allah yang tentukan hidup aku bagian-bagian nikmat macam-macam, dan sampai waktu aku akan balik kepadanya, kematian. Jadi apakah kalimah ini? Kalimah kita hanya baca pada masa kita terima kematian, ataupun ketika diancam musibah, jatuh tangga ke tersepak waktu, ataupun kita hilang barang. Tidak. Itu kalimah yang kita kena baca sentiasa, sebab kita nak insafkan hati kita, nurani kita bahawa aku milik Allah Azza wa Jalla dan aku hak Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan aku hidup mati Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ada konsep memahami hidup mati ini kerana Allah yang punya, hidup Allah yang hidupkan, Allah mematikan kita dan kita punya hidup Allah yang punya, maka kita telah mula meletakkan
jalan kita punya ini jalan yang betul. At-tariq ilal khair, jalan kepada kebaikan. Tariq yang melambang kita sedang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla dalam suasana kita minta Allah pelihara kita. Kita minta Allah yang yataghammadiyana Allah birahmatih. Kita minta Allah yang berikan kita liputan kerahmatan yang meluas. Taghammad makna kita nak Allah meliputi kita kerahmatan yang luas daripada kita mula hidup sampai kita kemati. Jadi saya mukadimahkan panjang sebab saya nak kaitkan pada pagi ni atas tajuk tasawuf. Kita bincang secara ilmu tasawuf secara umum lah tuan-tuan, untuk kita nampak supaya akhirnya kita tidak menjadi orang yang lalai, leka, lara, lupa dan seumpamanya. Kerana kelekaan, kelalaian, kelupaan itu adalah merupakan di antara perkara yang memang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis kursi, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis kursi yang panjang yang dibawakan Imam Al-Ghazali kitabnya, bagaimana Allah berfirman kepada kita untuk kita mengambil langkah berfikir, merenung diri kita semua, diri sendiri. Renung, fikir tentang diri kita. Muhasabah maksud mudahnya. Hitung, renung, tengok diri kita sendiri dalam konteks agama, supaya apa? Kita tak ada kelalaian dan tak ada kelupaan dalam urusan hidup ini. Contohnya saya bawa pada tuan-tuan pada pagi ini untuk kita bawa satu penjelasan yang tidaklah menyeluruh tapi sekadarnya boleh kita ambil sebagai peringatan bersama. Di antaranya ialah Allah berfirman dalam hadis kursi, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asraraka. Kematian itu, kata Allah, akan membuka seluruh rahsiamu. Saya bila termenung, saya cuba untuk menungkan ataupun fikirkan tentang kalimah ini daripada hadis kursi ini, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asrarak. Kematian itu akan dedahkan, buka rahsiamu semua. Menunjuk kepada kita tak ada di sana sebarang kuatan pun sebenarnya. Hidup ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ada kerahsiaan, saat kita buat kejahatan seorang-seorang, saat kita buat kebaikan seorang-seorang, hatta saat kita buat kejahatan di khalaik ramai, apalagi buat kebaikan di khalaik ramai, dalam keadaan sembunyi macam mana pun, Allah tahu tentang asraruna. Ya'lamu asrarana, Allah tahu tentang rahsia kita. Jadi semua ini menjadikan kita lebih beringat-ingat, berhati-hati. Betullah kalau kita, saya contohkan saya lah, ada dalam hati saya, nurani saya, keburukan. Contohnya kejahatan, wal'azubillah lah, mudah-mudahan ialah Allah ampunkan kalau ada kesilapan. Tapi dalam hidup ini kita tidak boleh beranggapan betapa Allah Subhanahu wa taala akan menutup segala keaiban kita sehingga kita mampu untuk menutup keaiban daripada pengetahuan Allah. Tidak sama sekali. Sampai satu ketika nanti kata Allah dalam al-Qur'an tadi, al-mautu, kematian akan dedahkan kita rahsia-rahsia kita. Sebab kematian itu hakikatnya adalah kematian satu hakikatnya adalah satu proses yang jadikan kita tidak lagi mampu untuk menutup apa kebaikan kita dan menutup apa keaiban kita dan menghentikan kebaikan kita dan seumpamanya. Maksudnya lah, kematian adalah satu proses yang jadikan kita lebih terbuka dalam soal-soal kehidupan kita selama ini, kebaikan atau kejahatan. Tuan boleh faham ya? Saya sebut ini sebab bila saya baca hadis kursi ni, terasa so, bila sebut kematian akan buka rahsia kita, maknanya bila sampai saat ketikanya di alam sana nanti, kita benar-benar akan dihujahkan oleh diri sendiri. Dihujahkan diri sendiri. Kalau kebaikan, hujah kita apa? Sebab dalam hadis disebut, beruntunglah faman rajahat hasanatuhu
ala sayyiatihi, ataupun faman rajahat sayyiat hasanatu yadkhulul jannata. Siapa yang berat timbangan amal baik, neraka syurga menanti. Syurga menanti dia sebab timbang amalnya rajahat, lebih banyak dan lebih timbangan amal baiknya banyak, syurga. Tapi kata Nabi SAW, faman rajahat sayyiatuhu yadkhulun nar. Yang kita paling takut. Tapi tiba-tiba amal jahat kita lebih banyak daripada yang baik. Yang baik tak banyak pun, yang jahat banyak, ke neraka. Jadi pada masa itu, ketika itu, siapa yang berpertahankan kita? Amalan kita. Tetapi amal macam mana pertahan kita? Amal soleh lah. Tapi kalau amal keburukan, tak dapat pertahan kita untuk selamat. Tidak boleh membiarkan kita keadaan lebih buruk keadaannya. Pada muka, sudah pada muka lah. Ya, ini amal kamu, pada muka kena kalah kamu. Tak boleh nak pertahan kita ke dalam jalan yang baik, ke dia syurga. Jadi, bila sampai tahap itu dalam hidup kita, kematian mendedah rahsia kita, kita nak kata apa lagi tuan-tuan? Sebab saya di awal tadi saya kata, bagaimana kita nak kena sentiasa renung, semak atas kelalaian kita, kelupaan kita. Mungkin kerana kelalaian, kelupaan, ghaflah kita. Ghaflah tu biasa orang Melayu sebut dah lah, ghaflah lalai. Asbab kepada rosaknya kehidupan kita seharian. Dan ghaflah ini boleh jadi akan menjahanamkan kita dari hari ke hari ke sampai kita mati. Tak nak berubah kita ke jalan kebaikan. Itu kita paling takut. Sedangkan jalan kebaikan tu ada dengan kita malam siang. Jalan kebaikan, jalan pahala tak akan tertutup. Bab ibadat ke arah kebaikan memang akan Allah buka rahsianya, Allah buka peluangnya sampai ke mati. Tapi ada orang, walizubillah, yang tak masuk ke jalan kebaikan, yang tak masuk lorong kebaikan, dia kekal dengan kejahatan sampai mati. Kekal. Ini kita takut. Wal'iyadzubillah. Maka tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis kursi, Allah berfirman, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asrarak, wal qiyamatu tablu akhbaraka. Hari kiamat pula akan menguji perkhabaranmu. Hari kiamat menguji kita punya sejarah kehidupan kita. Saat kiamat dah berlaku, kita dah hidup puluhan tahun. Seolahnya kata Allah Azza wa Jalla, kiamat itu menguji kehidupan kamu selama ini. Ialah kita masih hidup, kita faham sangat, kita mungkin menikmati keselesaan yang banyak dalam hidup kita. Rezeki kita mungkin bertambah-tambah. Kalau kita renung balik tentang hubungan kita dengan rezeki ini, tuan-tuan, sebenarnya mengajak kita untuk bersyukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla sebenarnya. Untuk apa? Sebab penuh kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Tak payah pergi jauh, pagi ni pun, ya, kita bangun-bangun, insya-Allah sihat walafiat. Bangun-bangun, dah rasa nak makan tu ada. Bangun-bangun, dah fikir makan apa pagi ni. Bangun-bangun, kita kenal anak isteri kita. Contohnya, ini nikmat. Allah tak tutup nikmat kepada kita. Jadi seolah-olah kita bangun tidur pagi ni, segala-galanya Allah pulangkan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat harta benda, nikmat bicara, bercakapan, nikmat makan minum. Allah pulangkan baik cash kepada kita. Satu hakikat ialah betapa besar nikmat Allah kepada kita. Tetapi bila kiamat datang, menguji kita. Sebab kiamat ini dengan mana mudahnya memutuskan urusan kita dengan dunia, memutuskan urusan kita dengan ibadat. Itulah kiamat. Dan ada ulama yang kata al-qiyamatul sughra wal qiyamatul kubra. Al-qiyamatul sughra ialah al-maut, kematian. Bila kematian datang, dia memutuskan semua urusan kita dengan nikmat kita miliki. Hatta nikmat makan minum, keluarga, nikmat pakaian, nikmat berharta, putuslah dengan sebab kematian. Menguji kita tu. Itu kiamat kecil. Yang besarnya ialah alam bumi Allah hancurkan sehancur-hancurnya, al-qiyamatul kubra. Jadi maksudnya ialah kiamat ini menguji kita sebenarnya. Daripada kiamat kecil, kematian, apalagi kiamat yang besar nanti. Jadi orang beriman, dia sentiasa berhati-hati. Ala hadharin. Ya? Kalau bahasa Arab dikata, kunu ala hadharin, kamu kena hidup dalam sana berhati-hati. Beringat-ingat. Orang Melayu pun kata, berhati-hati kamu akan selamat. Kalau kamu gopoh, tak berhati-hati kamu akan berbahaya.
Kan ada patah Arab, pepatah boleh katakan, ya, berarti itu selamat. Betul lah. Dalam urusan kita dengan dunia pun macam-macam juga kita akan hadapi. Kalau kita dengan jalan raya tak berhati-hati, walaizubillah lah kan, kita Allah minta jauhkan aksiden, orang langgar kenderaan kita langgar dengan orang, hingga boleh menimbulkan kematian dan membunuh nyawa orang. Tak nak lah. Tapi kalau kita berhati-hati dalam berkenderaan, dalam memandu, mematuhi sistem undang-undang jalan raya, mematuhi peraturan jalan raya dengan penuh keinsafan, kita selamat. Sekalipun jalan kita makan masa 8 jam, 7 jam ke utara ke selatan air, tapi kita mematuhi peraturan. Hemah kita bawa kenderaan dengan hemahnya, dengan sopan santunnya, dengan disiplinnya, dengan ikut undang-undang, selamat. Macam tu kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah melewati batas agama daripada sudut hukum hakamnya, yang kotor kita buat, yang jahat kita lakukan, dosa menimpa-nimpa dalam diri kita, bertempik-tempik, tuan-tuan sekalian, maka samasa ingat kata Allah Azza, wal qiyamatu tablu akhbaraka, kematian, kiamat itu akan menguji cerita-cerita kamu masa kamu hidup dahulu. Satulah kita tidak nak, demi Allah kita tak nak, bila datang kiamat kita dah mula mengangkat suara-suara penyesalan. Ya, ya laitani kuntu turaba. Ada yang berkata, wahai Tuhan, aku nak jadi tanah baliklah, nak hidup balik ke bumi. Ada yang berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, pulangkan balik ke bumi, kami nak beramal ibadat yang betul-betul baik, salihnya. Pulangkan ke bumi. Dalam surah As-Sajdah macam-macam cerita. Qala rabbi laula akhartani ila ajalim qaribin. Kalau engkau lewatkan kematianku, ya Allah, aku nak beribadat dulu. Kenapa awas kematian, patutnya lewatkan lagi, aku ada masa beribadat. Ini semua tuan-tuan merupakan di antara luahan-luahan yang langsung tidak akan membawa 1001 kebaikan. Satu pun tak ada kebaikan. Ia hanya sekadar penyesalan hati dan jiwa, penyesalan yang sifatnya tidak memenangkan dia sama sekali. Sebab itulah kita dalam urusan hidup ini, kita letak macam tu tanda arasnya, kita akan nampak lah tuan-tuan. Sebab kita dengan alam bumi, alam akhirat tak sama. Alam bumi kita menyesal, boleh jadi pendapatan kepada kita kemudiannya. Menyesal dalam bab tertentu, kita boleh ubah hidup kita kepada kejayaan kemudian. Itu alam bumi. Tapi alam akhirat dah menyesal lah. Alam akhirat dah menyesal, menyesal sungguh-sungguh. Tak ada lagi bantuan sesiapa yang boleh tolong kita. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Tak ada siapa yang boleh akan bersama kita pada ketika itu. Itu alam akhirat. Sebab tu dia dua alam berbeza. Cuma kita dalam hidup ini, kita kena ambil cakna. Sebab apa? Jangan kita orang yang lalai dan leka di padang mahsyar nanti. Dilalaikan. Sampai di padang mahsyar kita juga lalai. Tak boleh. Kemudian dia kursi Allah sebut kepada kita, wal azabu yahtiku astarak. Wal azabu yahtiku astaraka. Maksudnya apa? Dalam keadaan saksa akan membuka penutupmu. Saksa mula dah sampai. Ini cerita bila ni? Cerita ni cerita dia pada mahsyar nanti. Wal azabu yahtiku astarak. Dan azab ini telah buka secara seluruh penutupmu. Dia sebenarnya bukan di alam mahsyar, di alam kubur lagi. Keazaban kubur itu sudah buka segala keaiban kita, segala kelemahan kita, segala kurang kita. Akan buka, ya, penutup hidup kita. Dengan maksudnya ialah bila masuk alam barzakh saja akan dibongkarkan. Dibongkarkan itu kalimah saya cari tadi. Dibongkarkan segala-gala tentang hidup kita selama di bumi. 65 tahun kamu di bumi. Sekarang semasa kamu di alam barzakh, sekian-sekian yang telah kamu lakukan, bagian-bagian amal kamu. 72 tahun kamu di bumi. Sekarang kamu di alam barzakh, alam kubur, sekian-sekian amal kamu. Allah dedahkan, malaikat dedahkan satu persatu. Kamu hidup sekian lama di bumi, 55 tahun, tak ada pencen mati contohnya. Contoh, ya, 5 tahun kamu hidup. Sekarang kamu di alam barzakh, Allah buka senar amal-amal kita dah buat. Yahtiku dengan mana? Dibuka segala amal kita. Tuan-tuan sekalian, jadi ini di antara perkara yang hati mana yang tidak merasa gelisah resah dengan
hal-hal seumpama ini. Jiwa mana yang tidak rasa gelisah dengan cerita seumpama ini? Saya pasti, saya yakin, saya percaya, yang bercakap tak khasnya lebih terasa. Sebab bila sampai masa ketikanya Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghukum kita, Allah tidak akan menundakan hukuman itu, tapi Allah akan beri by cash. Di alam kubur lagi, dia akan berlanjutan sampai ke alam mahsyar nanti. Berapa lama itu wallahualam kita tak tahu. Sebab alam kubur tak ada siapa boleh sebut berapa lama di alam itu. Hatta jutaan tahun mungkin, wallahualam. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam mahsyar, berapa lama kita berdiri daripada mahsyar? Setahun akhirat, 5 tahun akhirat, 20 tahun akhirat, kita tak tahu. Tapi penting akan masa sampai kita akan duduk pada mahsyar keadaan tegak, tak boleh bergerak ke mana-mana. Lama kita tak tahu. Tapi semua ini merupakan di antara perkataan yang menjadikan kita lebih insaf, dan kita nak cari keinsafan itu. Baik. Kata Allah lagi, dia Kursi, dia kata apa? fa idza adhnabta dhanban fala tanzur ila sigharihi walakin inzur ila man asaita. Allahu akbar. Kalau kamu buat dosa, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Kursi ni, kamu buat dosa, jangan tengok kepada kecil dosa tersebut. Allah kecil je, bukan besar mana pun. Kecil sangat je, bukanlah besar mana pun. Apa masalahnya? Kata Allah, jangan tengok kepada dosa itu kecil, tapi tengok kepada siapa yang kau berdosa. Ila man asaita. Kecil ke besar, tapi kepada siapa yang kau berdosa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama sekali. Jangan tengok dosa kecil je, bukan besar mana pun. Allah, relax lah. Jangan pandang akan kecil dosa, tapi pandang kepada siapa yang kau berdosa itu. Ila man asait. Itu prospek kita dalam beragama. Artinya, disebut dosa ini kecil ke besar, tapi kepada Allah kita buat dosa, satu perkara yang amat menakutkan kita, membahayakan kita, menyusahkan kita. Kerana kita berdosa dengan Tuhan punya alam, Ar-Rabb Al-Jalil, Tuhan yang maha berkasa lagi maha berkuasa. Bukan isu kecil besar dosa, tapi kepada siapa kita berdosa. Ini penting. Sebab kita mungkin kita boleh meremehkan dosa kecil itu. Allah, lewat sembahyang subuh pukul 6.40 baru sembahyang subuh. Sekarang pukul apa sekarang? 7, 10, 12 pagi. Allah, bukan masalah apa. Sembahyang juga, tapi lewat tu relax lah semalam, lewat tidur. Dosa tu sebab kita lewat subuh dah berdosa satu hal. Bangun awal, lepas tu kita belum waktu dah bangun. Kemudian kita meremehkan. Allah, dosa kecil saja tu. Persoalan sekarang ialah, kata Imam Ghazali dalam hadis Kursi, Allah tanya kita, "Anzur ila man asait." Kamu kena tengok kepada siapa kamu berdosa. Arti kalau kita dosa dengan Allah Azza wa Jalla, kecil ke besar, itu yang berlaku kita sebab kita dosa dengan Tuhan punya alam ini. Kesalahan kepada dengan Tuhan alam ini, Allah Azza wa Jalla. Jadi orang mukmin hatinya lebih berharga untuk dia memikir hal macam tu. Dia tak akan pandang kecil akan dosa, dia tak meremehkan akan dosa, bahkan dia ambil sikap untuk mencanakan amal-amalnya. Dosa tak dilakukan sekalipun kecil, sebab dia tahu aku berdosa dengan Tuhanku, Rabbuna, Tuhanku, Tuhan kami, Al-Jalil, Tuhan Maha Perkasa. Aku takut akan dosa aku buat itu bila aku berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan satu tahap keinsafan yang mendalam sebenarnya. Takut kepada Tuhan punya alam atas apa kesan kecil ke besar, itu satu rezeki. Macam seorang anak-anak, seorang kanak-kanak lah, saya ambil contoh anak lah, ya. Kanak-kanak, anak ataupun anak, tak kira lah anak ke anak-anak, pentingnya anak kepada saya bapa. Dia bukan fikir tentang buat salah kecil besar, tapi dia rasa duka cita kalau dia buat salah kepada ayah dia, mak dia. Dia mungkin buat dosa, tak buat kesalahan bukan besar mana pun, ya. Tetapi dia rasa bersalah bila dia fikir, aku tercacatkan hati mak aku tercacatkan hati ayah aku telah bersikap tidak adil pada mak ayah aku, sehingga dia rasa susah hati, rasa cemas, macam-macam, tak selesa. Itu di antara hakikatnya. Kita tengok macam tu. Pada siapa kita bersalah? Mak ayah kita. Maka jaga-jagalah. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi isu sekarang ialah jangan pandang kecilkan dosa, pandanglah pada siapa engkau telah buat kesilapan. Baik. Allahu akbar. Wa idza ruziqta rizqan qalilan fala tanzur ila qillatihi
walakin anzur ila man razaqaka. Tengok tuan-tuan, ini semua nak membina titik keinsafan dalam hati, keinsafan dalam jiwa kita. Kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, bila engkau direzeki satu rezeki yang sikit, jangan pandang akan sikitnya itu, tapi pandanglah siapa pemberi rezeki pada kamu. Ini satu lagi di antara tahap pemikiran orang mukmin. Dapat rezeki yang tak banyak, untung RM2, contohnya, untung RM10, patutnya beratus tapi RM10 saja. Jangan pandang kecil akan nikmat rezeki kamu ada itu, tetapi pandanglah pada siapa bagi rezeki. Walaupun RM2 untung 100, walaupun untung RM10, tapi siapa beri rezeki? Ila man razaqaka, siapa yang telah rezeki pada engkau, beri rezeki pada engkau. Jadi kita letak betapa perasaan cinta, sayang Allah itu lebih menebal dalam hidup kita, dan kita rasa begitu cinta kasih pada Allah dengan tujuan kita makin dekat kepadanya, tidak memperlekehkan rezeki dia beri, tak pergi dosa kita buat, kita rasa insaf akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dalam masa yang terbatas dalam 40 minit kita bicara, tuan-tuan, cukup badai. Saya nak ringkaskan kesemua yang saya bicara pada pagi ini adalah kerangka apa sebenarnya. Saya cuba nak ringkaskan kerangka supaya saya dan tuan nampak di mana jalur kehidupan kita sendiri, jalurnya di mana, supaya jalur keimanan kita cari, kita capai, jalur takwa kita raih, kita dapat, jalur pahala kita nak, kita akan dapat, dan jalur kebaikan kita nak, kita dapat. Kerana kita dengan Allah tak jauh, hubungan tak jauh, cinta saya tak jauh. Yang kita takut ialah kita tak tercapai jalur-jalur tersebut. Keimanan tak kokoh, amal soleh tak padu, keimanan tak berapa nak kuat di hati kita, kebaikan pun tak banyak. Kita tak macam tu. Sebab tu kita kena letakkan hidup ini biarlah ada lorong kebaikan, kerana hasilnya bila kita hidup dalam kebaikan, jiwa kita akan bahagia, tenang, hidup kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan dibersihkan, disucikan dengan nilai-nilai keimanan tadi, jiwa kita jiwa yang makin mulia, akhlak kita makin terpuji. Akhirnya lorong hidup kita benar-benar sampaikan kita ke syurga Allah satu masa akan datang. Allahumma amin. Teruskanlah dalam pencarian ilmu, jangan kita kata bersikap acuh tak acuh dengan iman, dengan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita kena usahakan demi untuk kita meraih apa saja jalan-jalan memenangkan kita dunia sampai ke akhirat, kerana kita percaya yakin Allah tidak akan sama sekali menutup pintu-pintu kerahmatan kepada hamba-Nya, kecuali kita yang menutup pintu kerahmatan di atas sebab kedegilan kita ke, di atas sebab kezaliman kita ke, atau dalam bahasa mudahnya atas sebab kejahilan kita. Tak nak, tuan-tuan, kita nak basmi kejahilan, nak basmi keburukan, membasmi daripada jalan-jalan kemaksiatan demi untuk meroleh jalan keselamatan, kebaikan. Amin rabbil alamin. So, sekadar pada pagi ini pertemuan kita, dan saya dengan penuh keinsafan menyuruh diri saya untuk terus kita menyumbang kepada tabung infak, tabung masjid atau surau An-Nur 3i melalui nombor akaun yang ada. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita sumbang itu akan memberkati kita, kerana Nabi bersabda kepada kita dalam hadis yang baik yang kita patut dengar, dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh. Payungan bagi orang beriman ya sedekahnya. Banyakkan sedekah, kerana harta benda kita miliki Allah yang punya. Tumpahkanlah jalan ilmu, jalan kebaikan dengan kita bersedekah infak. Mudah-mudahan Allah berkati usia, nyawa, amal kehidupan kita, dan dimati kita keimanan, pahala menanti pada masyarakat, dan syurga menanti kita. Semua ini kerana kita orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Moga-moga ada di sana baik-baik kebaikan dapat kita kutip demi kelangsungan hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hati yang sakit kembali pulih, hati yang mati kembali hidup, hati yang kotor akan bercahaya, jiwa yang lumpuh akan kembali pulih dengan izin ilmu yang kita belajar, dengan izin Allah ilmu kita belajar ini Allah berikan kita kelebihan. Amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.